Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang ria rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang bersama dengan kami Bangun Pagi terus menyaksikan Borak Kopitiam. Hari ini bersama Muaz dan juga Zack bersemangat untuk bersama dengan anda. Ya, betul. Apa-apa saja berita yang kita terima, kita kena sentiasa positif. Kita cari mana yang baik untuk jadikan kita manusia yang lebih bagus daripada hari-hari sebelumnya. Seperti biasa, seperti Muaz katakan tadi, Zack dan Muaz akan bersama dengan anda hari ini, hari Sabtu, di Borak Kopitiam sehingga jam 9.30 pagi. Macam biasa, anda saja bukan boleh saksikan kami secara langsung di TV3, tetapi di mana, Muaz? Anda juga boleh menyaksikan di Facebook secara live. Anda boleh juga hantarkan komen-komen di sana. Yeah. Kami akan bacakan komen-komen anda, komen-komen yang memberikan semangat. Dan hari ini juga sekali lagi kita ingatkan kepada anda yang berada di Selangor dan juga berada di Kuala Lumpur, bermulalah PKPD yang akan terus diadakan selama 2 minggu sehingga 16 Julai. Jadi kepada anda semua, sila patuh SOP yang telah pun ditetapkan. Sekali lagi, duduk di rumah ya, demi keselamatan bersama. Kita pasti menang. Dan jom kita nak saksikan antara update terkini mengenai COVID-19 yang semalam telah pun dikongsikan. Betul. Jadi untuk anda semua, ini adalah angkanya masih lagi merisaukan dan juga amat menakutkan kita dengan 6,982 semalam telah pun dicatatkan dengan 73 kes kematian. Manakala yang sembuh semalam adalah 6,278. Dan anda semua dapat lihat sekarang ini rata-ratanya masih lagi menunjukkan nombor yang tidak menarik antara kita. Sekarang ni satu Malaysia di Selangor yang menunjukkan kes yang tertinggi. Sebab itu sekarang ni kita berada di fasa ini dan seperti anda semua dapat lihat, 6,982 itu sebenarnya bukan nombor yang kecil. Hampir mencecah 7,000 juga sebenarnya. Sebab itu kita kerap menasihatkan kepada anda semua dan kita sendiri. Dan ini merupakan kluster terbaru. Anda semua dapat lihat rekasan kluster terbaru dan jumlah kluster yang telah tamat 2005, jumlah kluster aktif masih lagi 877 dan membuatkan jumlah keseluruhan kluster 2,882, hampir 3,000 sebenarnya. Baik, ini juga pecahan kepada kematian ya. Jadi peringkat umur dan sekali lagi ini adalah untuk kita sama-sama saksikan. Tiada perbezaan, maksudnya semua peringkat umur boleh terdedah kepada COVID-19 ini. Jadi ini adalah perhatian kepada kita semua. Sebab kalau kita lihat apa yang berlaku, kerisauan kita apabila angka di dalam ICU juga masih lagi tinggi. Jadi kita berikan kepada anda sebagai peringatan dan pastinya itu adalah untuk peringatan bersama. Dan tadi kita ada sebut mengenai PKPD. Bermula pada hari ini, sekali lagi peringatan kepada anda, PKPD bersasar dilaksanakan. Betul. Di daerah Kuala Langat, daerah Kelang, seperti anda semua dapat lihat, macam-macam tempat dan mungkin tempat anda juga terkena. Daerah Kuala Langat, macam saya katakan tadi, daerah Kelang, kemudian daerah Kuala Selangor, seterusnya Hulu Selangor. Dan ini dia, daerah Gombak yang membuatkan kita lagi terkejut kan. Dekatan kita sama juga dengan daerah Pertaling. Dan sekali lagi saya ulang seperti mana yang Muaz katakan tadi, ia berkuat kuasa hari ini 3 Julai sehingga 16 Julai. Jadi ini yang kita kena sentiasa berada dalam keadaan peka, kekal di rumah selagi mana tak ada benda yang penting untuk kita keluar. Betul. Banyak kali kita pesan sebenarnya Muaz, tapi kita takkan jemu untuk memesan benda yang sama. Tolong duduk rumah selagi tak ada benda yang penting. Okey, dan selain daripada itu juga pastinya kita punya program vaksinasi akan diteruskan ya, dan kita dapat lihat bagaimana vaksin-vaksin baru telah pun sampai, alhamdulillah. Jadi anda pun telah pun menerima suntikan yang pertama dan alhamdulillah ada yang komplit untuk dos yang kedua. Mungkin ada yang tertanya di dalam PKPD ni bagaimana untuk nak keluar, nak mengambil vaksin dan sebagainya. Jangan risau kerana pihak berkuasa telah pun memberitahu bahawa hanya anda perlu tunjukkan melalui MySejahtera janji temu untuk vaksin tu, dan di mana saja anda harus pergi akan dibenarkan. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk bawa telefon anda dan juga MySejahtera untuk update ya. Okey, dan kepada anda juga, kalau ada yang dalam pemanduan di dalam satu kereta hanya 3 orang dibenarkan ya, termasuk pemandu. Ini untuk yang nak pergi vaksin Betul. Kan? Kalau untuk yang seorang saja untuk membeli barang hanya dibenarkan seorang lah. Tapi untuk nak pergi vaksin hanya 3 orang dibenarkan termasuk pemandu. Jadi kita jangan keliru. Takut nanti ada yang kata hari itu kita boleh je 3 orang dalam kereta. Betul. Kan? Ini yang kita suka nak tekankan kat sini, takut ada orang keliru dengan maklumat. 3 orang dalam satu kereta termasuk pemandu untuk vaksinasi sahaja. Itu yang kita nak tekankan. Kalau nak beli barang dapur hanya seorang dibenarkan. Kalau tak nanti memang kena sama, janganlah
dalam arah Abang Puli, betul tak? Betul ya. Jadi itu dia update terkini kami kongsikan bersama dengan anda. Kita nak beralih pula apa yang viral pagi ni untuk anda semua, pastinya pelbagai perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh anda rakyat Malaysia. Jadi borak viral yang pertama kita nak kongsikan bagaimana kebaikan dan juga semangat untuk membantu keluarga amat-amat kita puji. Kerana adik anda bayangkan ya, adik kita ni darjah 5, dia telah pun membantu untuk mengecat rumah jiran dia. Tetapi apa yang mengejutkan apabila diberikan wang sebagai ialah hadiah kepada dia kerana dia membantu, tetapi dia menolak. Okey, jom kita saksikan ini videonya. Buat benda yang hang memang suka, yang hang memang minat, yang hang memang hang seorang je tahu jalan tu. Tapi jalan ni abang bagi tahu tak sama dengan kawan hang, tak seperti apa yang mak ayah hang pilih untuk hang. Itu je. Okey, jadi bayangkanlah ya, dalam 5 tahun 5 tahun. 5 tahun. Okey. Dah melakukan perkara tersebut, dan selain daripada itu juga kalau kita lihat apa yang diambil adalah beras sebagai ganti kepada upah dia. Okey, dan sekali lagi bukan 5 tahun, darjah 5. Darjah 5. Kan kalau 5 tahun kecil sangat, darjah 5. Jadi mereka yalah, ni adalah videonya untuk di balik rumah. Jadi saya yakin sebenarnya tak jauh pun, mungkin jiran ke depan depan rumah dan sebagainya kan. Jadi video ni telah pun mendapat satu liputan yang meluas dan ramai yang tersentuh hatilah apabila melihat adik kita ni antara wang dan juga beras yang dipilih untuk membantu keluarga. Jadi tahniah kepada adik-adik kita. Jadi itu dia antara berita viral, dan seterusnya. Kita suka sebentar tu Muaz, saya nak tambah sikit. Itu ada Z ada baca komen, ada kata alah kenapa bagi anak kecil ini bukan tanggungjawab dia. Bagi Z mudah, melentur buluh biar dari rebung. Kalau kecil-kecil dia dah tahu nilai sesuatu itu kena usaha untuk dapat. Dan nanti dia besar, insya-Allah masa depan dia akan lebih cerah, akan lebih senang. Baik, itu borak viral yang pertama, dan seterusnya kita ada lagi satu. Ini pun agak mencuit hati lah dekat sosial media, dekat TikTok. Sekarang rata-rata ramai di TikTok, dan apabila kita duduk di rumah, kalau sebelum ini memasak dapur ni memang sinonim dengan wanita. Tetapi sekarang ni semenjak kita duduk dekat rumah, kita dapat lihat ramai lelaki juga yang menunjukkan kepakaran masing-masing di dalam dapur. Dan video ini mencuit hati ramai pihak apabila beliau melakonkan semula perbezaan antara lelaki dan perempuan memasak. Jom kita saksikan. Ini konon-konon perempuan masak lah. Konon-konon. Dia boleh buat macam-macam kerja dalam satu masa. Masak tu tak masak, boleh menyapu, boleh sidai baju, boleh lap periuk. Itu teringat macam mak kita. Isteri kita macam ni lah. Okey, ni lelaki. Itu dia. Ini kita lah Zack. Ini kita lah ni Zack. Ini kita ditunggu sampai habis. Walaupun masaklah apa-apa, dia akan tunggu kat situ, nak pastikan tak hangit, nak pastikan masak jadi elok-elok. Kalau masak telur pun macam tu juga. Betul. Tengok telur. Betul, kalau kita masak apa-apa sajalah, itulah perbezaan lelaki. Sebab itulah wanita-wanita ni semua hebat. Ibu-ibu kita yang masak pagi ni lagilah hebat. Anda bayangkan nak menguruskan anak-anak yang PDPR kan? Tengok anak suruh buat kelas online, masak lagi nak menguruskan. Jadi tahniah. Dan abang-abang kita, tak apalah, sekali-sekala mungkin nak ringankan beban isteri tu, pergi ke dapur untuk tolong tengok pun okey juga. Tak apa. Dia macam support. Yang okey yang. Ya semua okey. Tapi isteri kita nak tengok batang hidung kita je. Betul. Dia nak tengok, dia wanita macam tu lah. Suami ada depan mata dia, barulah dia macam sejuk hati kan. Itu yang kena dengan topik kita hari ni. Kita nak bincangkan tentang menu bermusim. Ramai sangat sekarang suka luangkan masa di dapur, masak. Banyak juga lelaki-lelaki yang menunjukkan menu-menu mereka. Wanita-wanita juga. Jadi kita nak kongsikan menu bermusim. Contoh macam menu bermusim tu macam ni Muaz? Okey, menu bermusim ni mungkin menu yang menjadi popular seketika itu. Kan? Jadi mungkin kita pernah dengar cerita mengenai Dalgona pada PKP yang lalu kan. Jadi musim ini ada macam-macam lah. Sambal, ada pelbagai sambal. Jadi sebab itu kita nak tengok apa lagi menu-menu yang bermusim yang ada pada kali ini. Sedikit sebanyak memberikan inspirasi kepada anda, dan juga mungkin juga memberi inspirasi untuk berniaga. Ya, betul. Mungkin kalau kita nak kupaskan lebih lanjut, kita saksikan dulu trivia yang telah disediakan ini. Ayo. Sebagai rakyat Malaysia, kita beruntung kerana memiliki kepelbagaian menu makanan. Dahulu, banyak makanan perlu ditunggu apabila musimnya tiba. Berikut merupakan antara beberapa jenis makanan yang kini dapat dinikmati pada bila-bila masa sahaja. Jika dahulu kita perlu menunggu musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Haji untuk menikmati lemang. Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, lemang telah dijual hampir setiap hari. Dengan menggunakan platform dalam talian, ia lebih mudah didapati. Tepung
cerita antara kuih yang menjadi sebutan ramai ketika bulan Ramadan. Berbuka puasa tanpa pemanis mulut ini pasti akan terasa kekurangan. Kini penjual kuih kegemaran ramai ini telah memasarkannya setiap masa. Dah tidak perlu menunggu bulan puasa lagi selepas ini. Seperti lemang, sebelum ini ketupat palas juga amat terkenal di hari raya yang tiba hanya setahun sekali. Beras pulut yang telah dimasak lalu dibalut menggunakan daun pokok palas ini amat popular di utara tanah air. Bagi memberi peluang peminat makanan ini menikmatinya pada setiap masa, kini para peniaga mula memperkenalkan ketupat palas sejuk beku. Ia boleh disimpan sehingga berbulan lamanya. Dalam keadaan sukar ini, apa yang penting kita jangan membazir makanan dan berilah sokongan kepada peniaga kecil dengan membeli makanan dari mereka. Wah lama. Memang apa tu berjelis Helio. Okey. Jadi itu antaranya saja ya. Ya. Yang mana sekarang kalau kita nak beli lemang semua kita boleh beli online, kita nak beli tepung pelita. Tepung pelita. Oh, sekarang memang saya dapat dengar tepung pelita paya jaras pun baik juga. Betul. Tapi sekarang ni mungkin ada yang kita terlepas, mungkin Muaz. Anda penonton kat rumah boleh kongsikan bersama dengan kami ataupun anda yang sedang saksikan kami secara live di Facebook. Yeah. Tulis di ruangan komen anda. Kita nak tahu apa lagi makanan-makanan bermusim. Kita bab makanan ni kita tak boleh nak bagi chat Muaz. Kita kena Zack, ambil gambar, share dekat komen anda. Lepas tu tag sekali kalau nak berniaga kat situ, tak apa, kita bantu tak kita. Tak ada masalah. Nanti insya-Allah kita akan bacakan juga antara menu-menu yang anda kongsikan di Facebook, okey? Betul. Jadi untuk topik hari ini makanan bermusim, kita rehat dulu, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Ya, Zak, kembali lagi bersama kami di Borak Kopitiam. Macam biasa, topik hari ini kita nak sembang berkenaan makanan bermusim. Yes, makanan bermusim ni boleh jadi macam-macam makanan. Adakah makanan bermusim tu kalau kita boleh kategorikan sebagai makanan untuk perayaan saja, tapi sekarang ni ianya telah pun kita boleh dapat sepanjang tahun. Dan satu lagi mungkin juga dalam musim kita berada di rumah, PKP dan sebagainya, ada juga makanan-makanan yang dibuat khas. Maksudnya demand untuk makanan tu secara tiba-tiba Zat. Mungkin Betul. ada tengok kat YouTube ke apa semua macam, oh ni aku boleh buat, dan buat lepas tu benda tu berjaya. Betul. Dan dapat demand. Banyak meluangkan masa dekat rumah. Jadi dia bosan, dia tengok YouTube kadang-kadang dan sebagainya. Kita tengok, macam menarik juga ni. Kalau macam hari-hari biasa, terlampau sibuk dekat luar dengan kerja dan sebagainya, jadi tak terfikir. Bila banyak luangkan masa di rumah, itulah yang tertimbulnya pelbagai menu yang macam tadi Muaz ada sebut, dalgona dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak jemput seseorang bukan di studio. Kita akan bersama dengan beliau secara online, virtual. Kita ada Chef Zam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zack. Waalaikumsalam, Muaz. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Masih kacak bergaya walaupun virtual, Chef. Ni kalau kat studio ni saya dah ketuk pintu belakang tu. Itulah. Lama dah ni rindu. Pintu ni pun rindu. Ramai orang rindu nak masuk daripada belakang pintu ni Itulah kan. pasal. Jadi apa-apa pun Chef Zam pengasas bersama Mad About Cake ya. Jadi kalau kita tengok sekarang ni yalah bila macam kita cerita tadi, bila dalam PKP ni ada sedikit masa terluang dan mungkin kreatif. Kalau kita tengok chef selalunya begitu sinonim dengan masakan. Tapi cara chef masak sekarang dah berbeza. Kalau dulu kita pergi mungkin ada restoran, ada kafe, kita tengok chef masak, kita boleh makan. Betul. Tapi sekarang chef lebih advance. Maksudnya di media sosial juga boleh buat pelbagai video masakan kan. Jadi chef mungkin idea-idea tersebut timbul semasa PKP ni chef? Okey, orang cakap PKP ni sebenarnya banyak membuka kita buat benda yang kita tak pernah buat. So sama lah macam saya sebelum ni mungkin setakat masak tu, mungkin masak-masak tu tak ada rekod. Tapi bila berlakunya PKP ni mungkin ada keluangan masa terluang. So start buat konten video masak. Mula-mula just orang cakap nak sharing je lah. Maksudnya macam nak tunjuk something dekat IG, kita boleh masak ke apa. Tapi daripada situ feedback dia orang ni sebenarnya lagi best bila kita share ni, diorang dapat idea apa nak masak. Itu lagi buat kita lagi semangat lah. Lagi saya semangat macam nak buat video-video masak macam ni lah. Lama. Chef, sekarang ni kita tengah tengok ni Chef punya video-video ni yang Chef masak ni. Tapi kita nak tanyalah, okey, sebagai seorang chef yang profesional, kita nak tahu apa yang dikatakan sebagai menu bermusim ni Chef? Adakah ikut macam contoh hari raya ke ataupun viral tu pun dia kira macam menu bermusim juga. Pendapat Chef sendiri?
Okey, pendapat saya lah orang cakap menu bermusim ni ada dua. Satu bermusim macam Zaid cakap air raya, macam durian, sebab benda-benda ni tak selalu datang. Dia ada musim-musim time dia macam mangga pau tu kan. So itu bermusim lah orang cakap. Tapi yang satu lagi bermusim ni adalah viral. Viral ni mengikut trending. So apa yang orang cakap tengah naik, tengah in, benda tu lah yang akan kita share ataupun kita nak cuba, kita akan rasa nak cuba macam coffee dalgona semua tu kan. Sebelum ni kita tak pernah tahu pun, tapi tiba-tiba bila benda ni menjadi satu viral trending, so semua orang duk kacau lah dalgona tu kan. Walaupun sebelum ni tak pernah buat, yang ada dekat rumah tu dah boleh buat. Itu antara dua lah, sama ada viral sebabkan bermusim iaitu macam yang saya cakap tadi, yang satu lagi ataupun sebab trending. Okey, jadi saya rasa satu lagi chef kan, bila orang rasa dia boleh buat dan ternyata bila dia buat dia tiru dekat media sosial ni jadi, lagi bangga lah. Betul. Contohnya macam chef Zaf buat, lepas tu kita aku boleh buat macam chef. Lepas tu jadi sedap lah tu. Jadi member pun bangga. Jadi chef, untuk musim kali ni dalam keadaan sekarang ni, apa agaknya antara menu-menu pilihan peminat-peminat chef ni ataupun chef tengok di luar sana? Okey, dia macam ni sebab saya macam saya lebih kepada background cakap bukanlah chef sangat, tapi kita cuba nak sampaikan benda yang sebelum ni kita fikir benda yang susah masak tu lagi banyak orang nak buat. Tak, sebenarnya saya silap kat situ. Sebenarnya benda yang paling simple, benda yang menggunakan bahan-bahan yang ada kat rumah macam roti ke, barang-barang yang senang jumpa, itulah resepi yang paling orang cakap paling orang follower ni suka, sebab benda tu mudah untuk dia orang. Sebab kalau kita share something yang very intricate, benda yang susah macam kalau perlukan teknikal yang sangat tinggi, itu nanti tak semua orang boleh buat. Jadi antara menu-menu yang senang macam takat goreng ayam, misalkan nak buat bread butter pudding, benda-benda yang cakap simple, yang mudah boleh dapat. Maksudnya buka peti ais kat rumah Muaz, buka peti ais kat rumah Zack, jumpa barang ni boleh buat. So maksudnya tak benda yang tak susah lah. So antara yang baru-barunya ni cakap ayam mangga ataupun kek. Normally dua benda ni, benda-benda base pastry ni, ramai follower yang berminat untuk cuba lepas dia tengok video lah. Terutama macam burnt cheesecake. Benda tu simple je. Tapi itulah cakap benda-benda yang mudah sebenarnya. Saya suka apabila Muaz ketengahkan tentang apabila minat tu dia cuba. Macam sekarang ni di musim PKP ni kita tahu ramai yang terkesan. Ada yang tak dapat sambung kontrak kerja dan sebagainya. Jadi mereka mula untuk menunjukkan minat dalam masakan. Jadi ada mereka cuba menu-menu yang mereka dapat lihat di dalam YouTube sebagai contoh, dekat TikTok dan sebagainya. Lepas tu menjadi, bila menjadi, ada juga golongan yang mereka jadikan itu sebagai satu perniagaan buat mereka. Contoh macam bagi Zack makanan bermusim. Macam dulu kita tak biasa dengan ayam goreng tiba-tiba letak cheese. Sekarang ada. Lepas tu kita ada macam-macam sangatlah yang dijual sekarang dekat luar sana. Jadi pendapat chef macam mana? Apa komen chef? Okey, ayam letak cheese kat Malaysia ni letak je lah apa cheese semua, insya-Allah boleh laku. Tapi dia macam ni pada saya. Pada saya ramai yang sekarang ni pandemik yang duduk kat rumah, kadang dia mungkin kita nakkan something untuk kita buat. Kadang pada saya memasak ni satu terapi. Walaupun kadang-kadang goreng telur dadar je pun kita boleh buat rasa kita happy. Jadi bila terutamanya orang yang cuba buat kat rumah resepi-resepi daripada social media ni, kalau dia orang buat dengan betul, maksudnya benda ni boleh buat sebagai side income juga. Tapi yang paling saya advise adalah memasak ni adalah satu terapi. Kalau kita rasa tertekan, kadang-kadang kita masak tu bukanlah kita masak benda yang susah, tapi benda yang simple-simple buat macam kek, basic kek, mungkin setakat goreng ayam dengan sambal kicap. Benda tu memberi kita pada saya satu ketenangan lah macam pandemik ni kan. Macam satu terapi. Kadang ada orang perlukan terapi, perlu pergi berjoging, perlu pergi keluar. Tapi kadang memasak pun, percayalah cakap saya, ianya satu terapi. Nak lagi bila kita masak pula untuk family. Bila family makan rasa cakap pengkritik paling tegar adalah family kita lah. So tapi bila orang puji tu akan jadi satu macam semangat untuk kita nak buat. So benda ni something yang mereka look forward untuk memasak untuk keluarga, untuk memasak, dan yang untuk jana pendapatan tu tak ada masalah, tak ada isu. Dia orang boleh je buat melalui social media punya resepi. Cuma advice daripada saya, kalau boleh resepi tu buat berulang kali dulu, dapatkan dulu the right technique, the right betul rasa, baru boleh jana income. Boleh sebab serta-serta resepi
bila kita tunjuk mungkin hasil dia tak berbeza sebab hasil tangan masing-masing kan. So ini orang cakap very technical lah. Lepas tu chef, satu lagi kualiti dan juga kebersihan makanan tu harus dijaga jugalah untuk yang nak menjual online. Benda ni bahaya kan. Kalau apa-apa datang masalah kepada klien kita nanti habis mungkin disaman dan sebagainya. Jadi chef, mungkin satu menu dalam musim yang sangat popular waktu ini yang boleh mengeratkan hubungan kita dalam keluarga. Apa agaknya chef? Kalau saya lah sesimpel telur goreng tu dapat mengeratkan hubungan saya. Betul. Sebab saya dengan anak saya memang tu favourite saya. Tak payah benda lain, telur goreng adalah menu yang boleh menyatukan kami kan. Saya pun boleh masak, action. Betul Muaz, betul saya. Cakap pasal telur goreng, saya punya video resepi telur goreng telur mata tu letak dengan kicap, letak bawang, letak cili. Video tu yang paling tinggi view. Dan orang cakap, saya cakap macam, saya pun sendiri macam terkejut sama padahal benda tu something yang kita buat hari-hari tapi tak terfikir pun nak buat rekod. Tapi satu hari itu saja nak share, tapi benda tu yang betul-betul ni. Tapi kalau pada saya, kalau macam sekarang ni tengah musim orang cakap musim durian orang cakap. So kalau siapa, tapi susah lah, kalau kadang mungkin susah, ada satu orang mungkin susah nak dapatkan durian. So anda boleh buat something macam kek ke, something yang mudah, something yang orang cakap tak perlu kita gunakan barang-barang yang mahal. Macam kek pisang ni, kalau tengok resepi ni, orang cakap barang dia pisang, telur, tepung, susu, benda-benda yang ada kat rumah, dan pisang pun kos dia tak tinggi. So dan tak perlu pun nak guna apa, kita guna pengukus. Pengukus ni kita boleh je buat sendiri pakai kuali, letak air, letak penutup. So maksudnya benda yang simple. Kalau macam nak buat kek, kalau mungkin nak buat kek susah, alah orang lelaki kan macam Muaz, macam Zack, kita kadang nak buat kek ni macam renyah, macam kan nak bersih apa semua. Tak apa, kita boleh gantikan dengan buat tembikai tu, kita potong jadikan kek. Orang cakap daripada satu mungkin nak buat kek mungkin renyah, okey cakap setakat beli tembikai potong-potong yang hias cantik macam tu, dah boleh jadi satu idea kreatif yang kita boleh eratkan kita punya bonding dengan anak-anak kat rumah. Kadang dia orang pun bosan juga kadang-kadang belajar duduk depan komputer apa semua. So sebagai parent, mungkin aktiviti macam ni mampu membantu orang cakap mengeratkan hubungan anda di sama keluarga lah. Alright. Okey, chef, terima kasih banyak. Kita tengok video chef ni banyak sangat kreatif yang kita pun rasa balik rumah ni kita nak tiru. Tapi buat penonton-penonton kat rumah, dekat mana chef mereka boleh tonton video chef ni? Mungkin boleh kongsikan Instagram ke apa ke? Okey, untuk resepi-resepi ni anda boleh ke laman Instagram saya ZAM_AKMAL Zam Akmal, ataupun anda boleh ke hashtag saya tanda pagar tu Zam Akmal is cooking. Kat situ saya banyak kongsi resepi-resepi yang mudah untuk anda lakukan sendiri kat rumah. Even kalau anda mungkin ada sikit pertanyaan ke apa, boleh tanya direct daripada saya situ. Tapi macam saya cakap, ingat kalau kita nak gunakan resepi ni untuk menjana pendapatan, make sure kita buat berulang kali, kita dah puas hati, dan kita dah tahu the teknik, baru kita start menjual. Itu je yang saya advise lah. Tapi kalau setakat untuk makan keluarga, makan sendiri, boleh. Muaz dengan Zack lepas ni boleh try lah. Boleh. Alright. Terima kasih banyak chef. Terima kasih banyak dekat perkongsian. Kemurak kopi diam. Alright. Assalamualaikum. Salam. Itu dia. Betul lah Muaz. Telur goreng tu sebenarnya memang menyatukan keluarga. Betul. Views paling banyak telur goreng kan. Nampak? Simple je kan. Jadi kepada anda semua, selamat mencuba menu-menu tersebut. Jadi kita memberikan sedikit inspirasi kepada anda lah. Memang betul lah kan. Sebab ahli keluarga kita ni boleh jadi pengkritik yang paling hebat. Tapi kadang-kadang dia juga boleh melindungi kita macam, sedap tak? Ya, sedap kan. Tapi cakap pasal sedap, makanan sedap tu satu hal, Muaz. Tapi dalam dunia kulineri ni, macam Zack suka tengok tau video-video kulineri dekat YouTube dan sebagainya. Ada golongan ni yang dia suka tengok kalau dalam erti kata orang putih dia panggil food plating. Jadi ada juga orang yang suka meraihkan benda ini. Nak tahu dengan lebih lanjut? Jom. Yes. Ni tak sedap tak apa, janji susun tu cantik. Susun kena ngam lah. Plating ataupun penataan makanan. Jadi sebelum saya nak menubal salah seorang yang mahir tentang penataan makanan ni, saya nak perkenalkan siapa di talian. So kita ada Kak Janah. Nama sebenarnya adalah Nur Janah binti Muhammad Ali. Kalau nak tahu, Kak Janah ni dah mula minat masak sejak daripada sekolah menengah katanya. Dan mahir membuat food plating ni dalam 5-6 tahun. Mungkin Kak Janah boleh ceritakan sejak bila Kak Janah mula membuat food plating ni sebenarnya? Akak start belajar ni tahun 2016. Datang idea nak buat plating makanan, tapi masa tu tak pandai lagi, kita buat simple-simple je lah. Idea ni dia spontan tau. Dia sebab
start daripada berhenti kerja tu, akak banyak masa kat rumah. So bila dah masak-masak tu macam akak dah datang idea, aku nak cubalah buat plating makanan macam mana agaknya. Lepas tu daripada tu sikit-sikit akak buat, akak belajar, tengok daripada Pinterest, tengok YouTube, Google lah. Kat situ kita boleh belajar. Akak kalau ikut tak adalah nak pergi kelas kan macam orang pro tu. Kita belajar sendiri je lah, ikut idea kita sendiri. Menu yang boleh buat food plating ke semua makanan boleh buat food plating? Kalau ikutkan, kalau bagi akak lah, semua makanan ni memang boleh buat food plating. Contoh, even kalau kita goreng cekodok sekalipun, kalau kita ada idea, kita boleh bagi nampak cekodok tu jadi macam cekodok, apa orang kata, cekodok yang menarik. Jadi macam cekodok kayangan orang cakap. Lagi satu, food plating ni dia kena colourful. Dia kena ada warna hijau, warna merah, warna orange. Baru dia nampak cantik, dia nampak menarik lah. Kira timbul lah. Bagi nampak timbul. Sebab kalau satu benda yang colourful, dia mesti nampak menarik. Apa yang perlu dia ambil tahu untuk buat food plating ni? Satu, ini untuk cara akak. Food plating ni sebenarnya satu benda yang banyak kerja jugalah. Sebab mula-mula kita kena cari sayur-sayur atau buah-buah yang fresh. Sebab bila benda tu fresh, nanti warna dia cantik. So bila kita buat plating dalam pinggan tu, nanti baru makanan tu memang nampak menarik. Lagi satu, bukan saja masakan. Pinggan yang kita letak bekas-bekas tu untuk plating. Orang yang buat plating ni dia tahulah macam mana mesti pinggan mangkuk kat rumah dia penuh. Kalau macam buat food plating ni selalu berapa lama masa nak ambil? Kalau kita tahu kalau masak 30 minit, kalau macam nak buat food plating ni, aku nak makan ni 5 minit lagi, tapi sebab food plating ni jadi 1 jam. Oh, masa jangan cakap lah. Sebab tu kalau contoh akak nak buat food plating, akak dah plan dulu. Okay, breakfast ni aku nak buat plating. So aku kena ready awal, dia punya prop, nak setting lagi, nak pusing. Bila kita buat plating tu, bukan tiba-tiba letak je terus ada idea tau. Kadang-kadang akak pusing 10 kali pusing. Ya Allah, lama lah jadinya macam tu kan. Itulah sebab tu nasib baiklah akak punya anak-anak, husband dah faham lah. Dia orang mesti akan tanya, Mama dah ambil gambar belum makanan ni? Boleh makan tak? Sampai macam tu sekali dia orang tanya. Sebab dia dah faham tu yang bagus. Sebab tak faham tu, lama pula ni. Rasa besok boleh makan ni. Itulah. Alright, rasanya tu je untuk hari ni dengan Kak Jana. Apa, terima kasih Kak Jana and stay safe. Okay, bye Shikin. Thank you. Bye. Ya Rabbi, betul kan? Nasi goreng disusun dengan macam tu. Rasa tengok saja dah sejam. Tapi Zack, partner Zack macam tu tak? Maksudnya wife Zack macam tu tak? Oh, wife Zack dia tak macam tu lah. Asalkan masak siap dah tuang lah. Wife saya macam tu. Ya. Jadi dia akan memang samalah mak, anak-anak akan tanya macam boleh makan ke dan ambil gambar ke? Kalau buat ambil gambar tu betul. Kalau beli makanan kat luar, dia suka susun kan? Ya, dia suka susun. Dia suka susun. Kalau Jadi masak sendiri kat rumah tak macam tu pula. Suami punya metafora senang. Ada makanan kita nak makan, kenyang, happy, tak payah ambil gambar. tapi tak apalah kan. Apa yang diorang happy untuk buat, kita sokonglah kan. Kerana itu menaikkan nafsu untuk kita makan sebenarnya. Betul. Kalau disusunkan lawa ni. Saya risau sebenarnya Muaz. Harap Muaz dapat masuk dalam rumah lah hari ini ya. Dah puji tadi. Baik, kita masih lagi dalam topik kita makanan bermusim, dan seperti biasa ada pelbagai makanan bermusim. Kita sentiasa menantikan mungkin gambar macam tadi Muaz pada kata, kalau anda semua ada idea makanan bermusim, ambil gambar, post, tag kami di Borak Kopitiam TV3. Dan sekarang ini kita masih lagi ada tetamu yang istimewa bersama dengan kita. Siti Humairah Awad merupakan seorang usahawan dan home baker di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia, orang Batu Pahat kita semua okey ke kat sana? Okey je, Alhamdulillah. Sebenarnya saja je nak tanya, rindu nak balik kampung, rindu nak balik Batu Pahat. Okey. Muaz lama tak balik kampung. Baik. juga. Okey. Umairah, kita nak tanyalah, macam sekarang ni saya nampak ini memang betul-betul bermusim ni. Ni Muaz. Betul. Pavlova, kek-kek macam ni kan. Dan kita nak tahu, sekarang ni antara menu bermusim yang dikongsikan adalah pig straddle Umairah, pig straddle yang viral sebelum ni. Apa keistimewaan pig straddle ni sebenarnya? Pig straddle ni dia okey, kalau kita lalu kat kedai-kedai pastry, bau dia macam mana? Mesti rasa macam sedap, manis, bau lemak-lemak gitu kan. Jadi ramai orang musim-musim PKP ni rindukan untuk pergi makan-makan kat kafe macam tu. Jadi pig straddle ni berasaskan daripada pastry yang sebenarnya nama pastry tu strudel, tapi oleh kerana benda ni viral sebab dia dipermudahkan menggunakan puff, dia lebih mudah
untuk kita buat ibu-ibu sediakan untuk anak-anak. Macam tu lah. Something istimewa lah untuk minum petang. Yes. Okey, jadi kita ni dah tak sabar dah ni. Kalau ada je menu baru, orang yang suka masak dia akan cuba. Jadi mungkin Maira boleh kongsikan bersama dengan kami demonya macam mana nak buat peach straddle ni. Kita gunakan puff ready made yang dah ada dekat kedai-kedai bakery. Boleh sapukan loyang kita dengan unsalted butter, dia lagi sedap lah. So kita cucuk-cucuk sikit puff tu dengan garpu supaya dia tak menggelembung sangat. Sapukan margarine lagi, masukkan dalam oven untuk dalam 10 minit macam tu sampai dia nampak keemasan. Dah masak lah nanti. Sambil-sambil tu kita boleh putar krim. Krim ni terpulang. Kita boleh guna cream cheese, kita boleh guna UHT whipping cream, kita boleh guna kalau nak mudah spray yang whipping cream yang ready made dekat pasar raya tu pun kita boleh gunakan juga. So inilah yang tengah in sekarang ni ya Maira. Sebab dia sangat simple. Berapa lama? Boleh. Macam mana? Untuk satu peach straddle tu berapa lama masa yang diambil untuk siapkan satu tu? Kalau ikutkan daripada bakar, buat krim apa semua, tak sampai 20 minit dah boleh siap lah. Sangat sesuai untuk mak-mak yang work from home. Agak sibuk kan, tapi dapat buat sesuatu yang istimewa untuk anak-anak kat rumah. Patutlah. Bendanya tadi nipis, sekarang dah tebal kan. Lepas tu Betul. kita kalau makan ni, masalahnya saya dah try dah, dia rapuh lah. Ya. Sekali gigit hancur kan. Memang itulah dia, maksudnya lembut makin bagus lah ke macam mana Maira? Dia kalau ikutkan yang betul dia rangup. 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 Jadi bila kita gigit tu dengan juicy buah-buahan, dengan krim, satu combination yang menarik lah. Maira, selain daripada buah peach, kita tahulah nama dia peach straddle kan. Tapi buah apa lagi yang sesuai untuk buat straddle ni yang sedap? Nak buat apa? Durian straddle? Sebab tu benda ni in kan. Sebab orang Malaysia ni dia kreatif. Dia inovasikan dengan boleh guna strawberry, blueberries, coklat. Ikut apa yang kita suka makan. Kalau orang suka macam apple pie, boleh guna apple pie. Macam tu. Ni kalau kiwi sedap ni. Apa? Kiwi. Dia ikut buah apa yang kita suka makan lah. Ya? Betul. Okey. Jadi kalau kita tengoklah kan, rakyat Malaysia ni dia memang yalah, rakyat Malaysia ataupun wanita dia memang dia suka pastry, kek-kek ni dia suka buat. Tapi selalunya untuk kita tengok macam susah. Tapi adakah dengan melihat di YouTube saja kita boleh belajar menu-menu ni, Maira? Ikut minat jugalah. Kalau rasa kita minat untuk buat benda-benda ni, dia akan jadi mudah. Tapi kalau kita rasa macam susah, mungkin susah untuk setengah orang. Tapi untuk peach straddle ni saya yakin dia sebenarnya senang sangat-sangat. Siapa-siapa pun boleh try buat. Maira, awak sebagai yang pakar kan dalam baking apa semua kan. Selain daripada peach straddle, apa lagi yang tengah in sekarang ni? Yang mungkin nak kongsikan kepada kita semua? Pavlova. Okey, pavlova pun okey juga. Lotus biscuit. Lotus biscuit betul-betul. Lotus biscuit, kek, cheesecake. Benda-benda tu, burnt cheesecake yang tengah viral sekarang ni lah. Tapi dalam banyak kek kan, ada satu kek tak ditelan zaman. Apa? Kek pisang. Kek pisang tak ditelan zaman, tuan-tuan dan puan sekalian. Betul. Yang ni yang kita tengah tengok dekat video ni apa benda ni? Apa tu Maira? Pavlova Betul, ni pavlova. Pavlova ni saya pernah tengok orang buat, leceh nak buat dia. Betul. Kena ketenangan. Lepas tu makan sekejap je habis. Jadi Betul sangat-sangat. Jadi dia agak menguji kesabaran jugalah. Betul, tak boleh cair, tak boleh lebih lah, apalah semua. Ni mesti pernah buat ni. Yes. Mas buat ke? Saya tak buat, saya tengok orang tersayang buat. Saya disuka. Jadi orang betul tersayang buat. Ya. Betul. Kalau tak dia susah nak jadi sebab dia perlukan dia tak boleh renyah lah. Mesti barang tu dalam keadaan yang bersih, tak boleh ada minyak. Rumah-rumah bangsawan dia boleh buat pavlova ni, Mas. Betul. Sebab tu yang buat pastry ni ramai wanita, dia punya kesabaran tahap tinggi tau. Ya. Dia tenang je. Itu buah mangga ke? Ke buah peach? Ya Allah, sedapnya. So customer saya salah satunya dia memang minat sangat dengan buah mango. So dia akan minta mango sahaja.
Kalau saya suka variety macam ni kan sebab dia nampak menarik. Macam Umairah kan, Umairah seorang yang buat pastry kan. Awak rasa sendiri Umairah, ramai yang order ni disebabkan musim ke atau memang sepanjang masa dia ada je dia punya peminat tersendiri? Sepanjang masa ada permintaan tersendirilah sebab untuk pastries ataupun dessert ni orang suka sangat-sangat. Dia jadi tarikan anak-anak. Satu yang seronok nikmati bersama family kan. Tapi ya. Kiranya dalam PKP ni bagaimana agaknya dari segi ialah demandnya kan. Saya tahu dan saya yakin orang Malaysia memang suka makan. Cuma bila pastry ni dia ada sedikit leceh untuk penghantaran. Sebab kena jaga betul-betul tu. Macam pavlova tu. Oi, kalau naik nanti kalau naik kenderaan yang tak bersesuaian, datang pavlova tu dah tak jadi apa-apa dah. Pavlov jadi dia. Betul. Sebab tu kita perlukan contohnya runner yang berkaliber ataupun hantar sendiri. Alright. Jadi ini pun ada juga macam untuk special punya order untuk hari jadi dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Umairah di atas perkongsian. Tapi ramai nak tahu, nak tengok lagi menu-menu ataupun video-video yang Umairah telah sajikan dekat Instagram ke apa, boleh kongsikan? Boleh follow Instagram Aisyah Humairah ataupun Facebook. Dekat sana ada banyaklah saya kongsikan apa yang saya aktiviti, pastries, kek-kek yang saya buat. Okey. Umairah, terima kasih banyak-banyak dengan apa yang awak kongsikan tadi. Sedikit sebanyak memberikan inspirasi kepada mereka yang nak cuba menu hari ini dah tahu dah. I tadi tengok Borak Kopitiam, tengok Umairah nak buat pavlova. Dia hint isteri dia. Alright Umairah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alamak. Tapi betul lah. Ha. Kecak ayat dia. Kecak ayat dia. Sabarlah. Nah. Benda ni memang menguji keimanan kita. Betul. Tapi ni, kalau selain daripada yang bermusim ni, dengan cerita ni, oden ni pun bermusim tau. Oden pun bermusim. Oden ni letih betul. Betul. Boleh tengok oden ni. Kita nak bagi tahu kat anda. Oden apa nak makan? Oden apa nak makan? Ini di segmen JMTV. Kita ada oden Cik Yana. Hai Cik Yana. Pada minggu lepas Cik Zaza bersiaran langsung di Borak Kopitiam. Alhamdulillah Cik Zaza banyak terima maklum balas daripada pelanggan kita. Ramai cakap oden Cik Yana ni sangat-sangat sedap dan mudah sangat nak masak. Alhamdulillah Cik Zaza terima lebih daripada 100,000 pack tempahan daripada pelanggan kita di Borak Kopitiam. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Cik Zaza, co-founder Rempah Oden Cik Yana daripada syarikat Masak-Masak Cik Yana. Kalau penonton dekat luar sana nampak di hadapan Cik Zaza ni, kita ada nasi goreng oden Cik Yana, kita ada ayam gunting, kita masak menggunakan rempah oden Cik Yana, kita ada juga steamboat dan kita ada bakso sup steamboat. Mesti penonton Borak Kopitiam tertanya-tanya kan, macam mana kita nak masak steamboat dekat rumah? Mudah je, hanya masukkan air 500 ml, boleh pilih mana-mana flavor rempah oden Cik Yana, lepas tu masukkan bahan steamboat. Kita ada package yang paling berbaloi, set DIY steamboat RM25 sahaja, harga mampu milik. Dalam set ni semua dah ada, bahan steamboat, rempah oden Cik Yana, cenawat inoki dan mie instant. Selain tu, Cik Zaza nak bagi tawaran hebat kepada penonton Borak Kopitiam. Beli 2 pack, percuma 1 pack dengan hanya RM29 sahaja. Kalau penonton dekat luar sana nak dapatkan rempah oden Cik Yana, boleh dapatkan dengan mana-mana ejen serta stokis yang berdekatan. Nak lagi mudah, pergi dekat page Masak-Masak Cik Yana ataupun direct message 0102106530. Kalau anda beli hari ini, anda berpeluang untuk menyertai cabutan bertuah beli dan menang emas. Tunggu apa lagi? Dapatkan rempah oden Cik Yana hari ini. Alright. Boleh tak Itu salah satu menu lagi yang boleh anda masak pada hari ini. Dan terima kasih juga yang hantarkan melalui Facebook kita Borak Kopitiam ni. Dia kata, Nur Syairah, Assalamualaikum Borak Kopitiam. Saya ada juga jual makanan bermusim. Mooncake Mimi Lala.
Oh, Encik Mimi Lala. Jadi anda semua boleh terus ke Facebook kami, saksikan kami secara langsung, tapi dapat juga berkomunikasi dekat bawah tu. Itu paling kita nak. Macam Muaz kata tadi, silakan. Kalau ada apa-apa perniagaan yang korang nak tu, kat bawah kita bantu sama-sama sendiri. Alright, jadi apa lagi agaknya menu bermusim yang akan kami kongsikan? Ada banyak, cuma daripada menu bermusim ni juga sebenarnya kita dapat membantu antara satu sama lain. Jadi kalau anda nak tahu apa yang akan kami kongsikan, kekal terus bersama kami ya. Ya, Borak Kopi Tiam. Ya, Zah, kembali lagi di Borak Kopi Tiam. Macam biasa, masih lagi di topik kita makanan bermusim. Kita dah borakkan tentang pastry tadi. Dia apa tu? Umairah kongsikan pavlova lah dan sebagainya. Chef Akmal, Chef Zam Akmal kongsikan tentang resepi-resepi, dan ini seorang ni lagi. Okey, dan apa yang dilakukan kita tahu sebab dia mempunyai follower yang ramai. Follower dia suka nak tengok apa yang dia cakap, apa yang dia kongsikan, dan ternyata sekarang ni kalau kita tengok kebanyakanlah influencer dan juga rakan-rakan selebriti kita, memang mereka semua baik hati. Kita kongsikan review, ada yang buat review secara percuma saja sebab nak memberikan sokongan. Betul. Jadi ini antara salah satu perkara yang kita dapat lihat dalam PKP ni, bagaimana kita punya toleransi, kerjasama, saling bantu antara satu sama lain walaupun tanpa wang ringgit, tapi buat review secara percuma. Itu juga antara salah satu cara. Itulah yang dibuat oleh seorang selebriti kesayangan ramai ni. Kita ada Fitri Yahya bersama dengan kita. Ya, abang kesayangan kita di Media Prima. Assalamualaikum Fitri Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dengar tak, Muaz? Saya pun kata nafas. Jawab salam tu pun dah sedap. Alhamdulillah, abang apa khabar? Okey. Jadi kita nak kupaskan tentang rezeki PKP lah. Sekarang ni kan. Apa tu mungkin Fitri boleh dikatakan pencinta makanan. Adakah kita boleh katakan seorang Fitri Yahya adalah pencinta makanan? Dan makanan yang bagaimana yang menjadi pilihan untuk Abang Fitri post dan sebagainya? Okey, jujurnya saya memang manusia yang tak makan daging. Daging memang langsung tak makan. Tapi saya suka macam makanan yang tradisional, dan kadang-kadang saya menerima betul banyak sekali makanan yang berkonsepkan Melayu lah. Seperti putu perak, kita ada kemudian pulut tetal. Pernah makan tak pulut tetal? Belum pernah lagi. Tak pernah lagi? Okey, macam-macam lah, tradisional lah. Ya, bila saya dengar je, okay, saya setuju. Dan seperti biasa kita tak kenakan sebarang bayaran. Sebab saya pun faham, ada juga sebenarnya yang memang seorang usahawan yang berjaya, tapi mereka ni banyaklah kejatuhan dalam hidup akibat PKP ni. Jadi kita bantu mereka untuk review. Ada yang saya terima nasi kebuli ataupun macam-macam menu lagi yang jarang kita jumpa. Dan saya rasa juga satu terapi kepada saya, sebab kadang kita post, kadang ada yang beli, pihak lain yang beli kan. Daripada kadang makcik itu saya pernah terima satu kuih ni yang mana dihantar dari Kuala Selangor. Dan dia pun tak pernah memandu lebih daripada 10 km. Hari itu pertama kali dalam hidup dia pandu lebih daripada 50 km. Patut saya tunggu sampai 3 jam tak sampai. Rupanya dia beranikan diri dia untuk hantar kuih-kuih ni sebab dia rasa itu cabaran untuk dia setelah suami meninggal dunia. Itu dia. Jadi kalau kita tengok di sebalik makanan-makanan yang direview tu ada kisah-kisah di sebaliknya kan. Jadi benda-benda tu yang kita tahu memang sangat dekat dengan Fitri Yahya yang juga berkongsikan pelbagai status, pelbagai permasalahan yang berlaku. Jadi kalau kita tengok selalunya bila nak review makanan ni, makanan yang bermusim, makanan yang viral, ianya memerlukan kita sendiri. Kalau kita makan sedap, maksudnya review yang kita bagikan ikhlas. Tapi bagaimana kalau Fitri tengok bila makan tu rasanya biasa je ni. Jadi macam mana nak review untuk tak jatuhkan dia, untuk kita sama-sama nak menyokong juga makanan-makanan tu? Betul lah dia. Kadang-kadang memang ada yang usahawan baru yang baru cuba, tapi cakap pengalaman saya lah, belum pernah terima makanan yang tak sedap. Saya tak dapat lagi. Kadang saya terima semua yang ya Allah memang saya rasa bersyukur sangat. Walaupun usahawan tu pertama kali kan, tapi rasa biar betul pertama kali ni sebab rasa macam ada kualiti dia. Jadi saya rasa kalau boleh saya nak beri review yang sejujur mungkin, sebab ini akan melibatkan orang yang bakal beli kan. Betul. Jadi kalau saya terima ni, saya rasa pengalaman macam kita tak makan ke, tapi yang saya terima ni subhanallah semuanya kena dengan saya. Dan juga kalau saya kongsikan dengan kawan-kawan pun semuanya rasa
ribunya mereka bagi lah. Saya bagi kepada kawan-kawan yang mulut agak celopah pun tak pernah lagi komplain. Saya takut saya ni macam, kadang saya ni memang betul-betul saya tak reti nak pandai untuk melukakan kan. Tapi yang saya terima, alhamdulillah semuanya betul-betul boleh makan sampai habis. Adakah seorang Fitri Yahya menerima gelaran pengkritik makanan sekarang ni? Kalau orang kata, "Oi, nak bagi makanan dekat Fitri Yahya ni kau kena bagi makan betul-betul." Takut nanti dia kritik betul-betul sebab iyalah Fitri ni jujur orangnya. Jadi kalau orang kata Fitri Yahya ni pengkritik makanan, terima tak? Saya rasa kalau pengkritik tu, saya tengok ada orang yang betul-betul kata, apalah masin apa ni terlebih manis kan. Saya tak boleh macam tu. Sebab bagi saya kalau makanan tu ada rasa dah sedap dah. Okey. Sebab saya lihat kadang kita tengok hanya makanan di atas pinggan saja, tapi saya lebih suka lihat kepada proses dia menyiapkan makanan tu dah pun dapat markah lebih dah. Okey. Sebab saya lebih lihat kepada usaha dia dan saya rasa makanan ni kadang-kadang mungkin kita kata tak sedap tapi di teka orang lain mungkin dia makan sampai habis. Okey, macam saya terima ni yang di TV tu sekarang ni kadang-kadang saya terima kek pisang. Saya rasa kek pisang biasa saya tak terima kot, tapi dia hantar kek pisang 2 benua. 2 benua macam mana tu bang? Satu pisang dia cantumkan lagi satu lagi pisang coklat. Jadi ada 2 benua. Wah, kreatif. Kadang rasa sama kan, kita rasa nak kritik sebab rasa sama je, tapi rupanya dia ada lagi dia punya kekuatan dia dan dia punya keunikan dia. Jadi saya tak boleh kritik tak sedap. Saya rasa mesti ini sedap atas faktor kreativiti dia. Yes. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam banyak-banyak makanan sekarang ni secara keseluruhannya, menu apa yang tengah popular di musim ini? Sebab kalau saya pernah review untuk nasi kerabu talam. Nasi kerabu talam. Kreatif dia buat. Dia bagi sekali dengan talam tu. Macam Fitri sendiri? Saya tengok banyak yang berorientasikan durian. Baru ini saya terima durian tapi melalui kajian saintis. Uish, macam mana tu? Aiskrim durian tapi saintis dah buat kajian. Di mana bila kita rasa tu betul-betul, biar betul ni sedapnya. Biasa aiskrim ni dia macam acah-acah dari dia sikit-sikit kan. Tapi kali ni sedap betul lah. Macam dia punya, kenapa sedap sangat ni, dia kata dihasilkan oleh sekumpulan saintis UPM. Jadi ada aiskrim udang merah, ada kemudian kurma semua. Jadi saya rasa wow, memang amazing. Dan juga saya terima kek lapis durian. Jadi tapi cabaran untuk buat review durian ni, tahu tak apa cabaran dia? Cabaran dia ada bawang Rangers yang kritik. Orang tengah susah kau makan durian. Oh yes. Apa kau ni? Sekarang ni. Kita memang dia jual durian, dia tak ada kerja dia jual durian. Takkanlah dia nak promosikan petai pula, memang dia jual durian. Ini terpaksa bertengkar dengan followers pula. Tapi saya rasa kena berdamai lah. Masa ni kritikal kan. Kena betul-betul kita kuat hati. Betul sebab tapi niat kita ni nak bantu. Tapi saya tengok juga komentar dia kata sampai hati makan durian. Habis orang yang tak boleh nak beli durian ni kesian kepada dia orang. Jadi disalahertikan. Isu tak boleh makan durian ni sebelum Covid lagi, Muaz. Ada yang tak sempat beli. Sebab tu saya tak suka durian. Saya ambil langkah awal untuk lepas ke tepi, tak nak gaduh. Okey, Fitri, bila kita sebut tentang makanan bermusim, menu bermusim, ada tak menu atau makanan yang dikongsikan bersama dengan Fitri Yahya yang dah lama tak makan? Disebabkan review ni, Abang Fitri macam, lamanya aku tak makan menu ni. Ada tak, cuma kongsikan? Itulah saya suka lama tak makan putu perak. Dan juga pernah tak makan kuih kalakatar? Kalakatar tak pernah. Tak pernah. Dia menu Banjar sebenarnya. Kalau kita Google memang dia macam bengkang ataupun bingka, tapi dia buat daripada air kelapa tau. Air kelapa muda. Bila kita minum makan kuih tu, dalam dia ada rasa lagi lembutan kelapa muda dan air kelapa. Katara apa? Katara. Kalakatar. Kalkuta salah, tempat lain. Kalakatar. Okey, nanti kalau penerbit Google, Rose boleh Google tak? Borak dengan penerbit mak. Jadi saya susah nak cari sebab dia menu Banjar kan. Ada banyak di kawasan Perak lah banyak. Sebab saya pernah nak buat tugasan hari tu buat menu ni untuk Negara Tiga. Tapi saya diuji dengan kebalangan kan. Lepas tahun baru dapat. Jadi kalau rasa memang wah, sebab pertama kali saya makan 2 tahun lepas kita buat segmen masakan MHI. Jadi saya teruja tapi tak ada orang yang buat dekat sini. Jadi saya pun cari
ada siapa yang jual kata-kata boleh DM saya, ada follower bagi tahu. Jadi saya order memang kejap je habis. Anak-anak pun suka sebab di sebalik kuih biasa tu ada rasa air kelapa muda yang betul-betul mengasyikkan. Oi, betul tak? Fitri kalau cakap kita rasa nak pergi ambil sekarang. Betul lah. Makanan tak ada kat depan tapi dia cakap rasa sedap. Itu apa pasal? Wah, ni hebatnya Fitri Raya ni ya. Jadi kalau anda tengok ini antara menu-menu yang ada dan memang kalau kita lihat adakah apa yang Fitri Raya buat sekarang ni review secara percuma, adakah ianya bermusim juga? Waktu PKP kita tolong tapi nanti dah tak ada PKP mungkin bapa bayarlah. Adakah akan berterusan? Okey, ada menu yang memang daripada syarikat yang prestige kan, yang mereka memang ada bajet dan perlukan kita buat macam-macam usaha yang lebih lah. Tapi saya tengok kalau macam menu kampung yang betul-betul saya teringin ataupun macam makcik, kadang dia beritahu saya ni ibu tunggal, kadang saya ni macam sakit sekian-sekian. Saya rasa memang automatik memang percuma lah saya akan post. Kadang saya suka kepada cerita, tapi saya bukan menjual simpati, tapi kita kena lihat perspektif mereka ni sedang berjuang ya. Dan saya jual kuih ni betul-betul sebab saya nak bantu mak saya yang baru kena potong kaki. Jadi bapak saya baru sekian kan. Jadi kita tak apa, saya post je. Kadang saya post tu berulang kali. Saya dah post dah, saya post lagi. Saya tanya dia lepas post saya akan buat follow up. Ada orang beli tak? Kalau tak beli nanti tak apa saya beli, awak tolong sedekahkan kat sekian-sekian. Kadang-kadang kita beli kan, kita ada post tapi tak membantu jualan dia. Saya rasa macam Allah bersalahnya. Jadi saya akan pastikan, kalau macam tu tak apa, saya keluarkan duit sikit. Awak tengok dekat rumah awak ada tak rumah anak yatim ke, tahfiz ke, ataupun orang yang teringin ke, tak apa. Daripada saya buat kuis. Sekarang saya buat kuis katakan bihun goreng basah kan. Saya buat kuis lah. Berapa telur yang diperlukan untuk buat ni? Jadi saya ada yang jawab tu, pemenang hadiahnya ialah makanan tu sendiri. Supaya diwujudkan rantaian tu. Sebab saya rasa bersalah kalau saya review tak ada orang beli. Jadi saya rasa tak apalah, saya keluarkan duit untuk beli, tapi saya tak makan, saya bagi kat sesiapa yang nak. Itulah konsep saya. Terima kasih banyak Fitri Yahya. Mungkin ada yang terkejut dengan usaha Fitri Yahya. Mungkin mereka terlepas pandang, tak perasan. Jadi inilah dia. Kalau mungkin anda ada teringin nak bagi Fitri Yahya rasa masakan anda, boleh follow Instagram. Abang mungkin boleh kongsikan Instagram. Okey, itu dia. Ada Instagram saya Fitri Yahya. Tapi sekarang ni saya banyak terima DM luahan kekecewaan lah, kesedihan, ratapan, rintihan. Saya pun kadang trauma juga nak buka inbox ni sebab saya akan, ya Allah, kadang menangis, kadang saya pula yang murung kan. Ya, saya pun ada baca juga. Kadang-kadang tengok rambut cantik hari ni saya jadi tak murung lah. Saya teringin nak buat rambut macam Zack. Tapi saya ini suka salahkan menubik Zack, lagu terbaru apa Zack? Mungkin mungkin. Tapi tahniahlah Abang Fitri dengan Sharon Paul lah kalau lagu baru. Yang tutup terus dua ni komposer. Apa-apa pun saya tertarik kepada luahan perasaan. Mungkin ni kita boleh buat topik lain. Fitri Yahya sering dihujani dengan luahan perasaan. Jadi bagaimana agaknya Fitri nak menguruskannya dan juga bagaimana dengan wife juga. Awak ni asyik bantu ibu tunggal je. Jadi benda-benda ni macam jadi isu kan. Tapi itu akan topik yang lain. Apa-apa pun Fitri Yahya hebat. Teruskan usaha anda dan semoga menjadi inspirasi kepada kita terus juga. menjadikan inspirasi kepada kita, insya-Allah. Terima kasih banyak. Nanti saya belanja tim BK ni ya, Kala Qatar ya. Kala Qatar. Alright. Yes. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Itu dia. Sedang? Macam tu je. Nak sebarkan kebaikan melalui rantaian makanan. Hebat Hebat, luar biasa. Kita pun rasa nak terikut juga sebenarnya. Betul. Jom kita nak tunjukkan kepada anda, kita nak kongsikan ini juga kebaikan. Yang mana makanan ini memang sangat dekat dengan kita sebagai manusia. Makan boleh mengeratkan hubungan, makan juga boleh diberikan kepada mereka yang memerlukan, kita anggap sebagai bantuan. Jadi ini adalah food bank yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Borak Kopitiam. Tidak dinafikan sekarang ini adalah satu waktu yang sangat sukar dihadapi oleh ramai orang. Tetapi Alhamdulillah, kita dapat lihat keprihatinan masyarakat Malaysia sangat tinggi. Banyak bantuan-bantuan yang telah disumbangkan kepada mereka yang memerlukan, tidak kira dari segi wang ringgit, dari segi barangan keperluan harian ataupun makanan. Baik, pada pagi ini saya bersama dengan pengerusi Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan untuk berkongsi dengan kita inisiatif yang telah dilakukan oleh mereka untuk membantu insan-insan yang memerlukan. Boleh Encik ceritakan sedikit latar belakang mengenai projek amal yang telah diusahakan oleh Masjid Ar-Rahimah? Masjid Ar-Rahimah, kita memang ada satu program kita panggil Gerobok Rezeki lah. Gerobok Rezeki ini kita wujudkan pada pertengahan tahun 2018.
dan ianya beroperasi secara berterusan hingga ke hari ini. Bulan Mac tahun ini, kita ada lagi satu program dipanggil program Community Freezer. Kita ada 2 jenis bantuan. Bantuan barang-barang harian kering dan bantuan makanan beku. Dan saya amat bersyukur kerana pada ketika ini memang kita tidak gunakan dana masjid. Apatah lagi masa PKP ini masjid tutup dah lama dah. Duit memang tak ada. Tapi alhamdulillah untuk program Gerobok Rezeki ini kita sentiasa mendapat bantuan, sokongan-dokongan daripada orang ramai, daripada syarikat atau NGO yang kita panggil rakan strategik. Mereka akan beri secara dana, duit ataupun membeli barang. Semasa PKP ni memang cabarannya amat getir. Yang pertama sekali, ramai yang memohon, ramai yang meminta. Di samping tu, saya juga nak maklumkan, kita bukan saja memberi bantuan kepada anak-anak karya yang beragama Islam, yang beragama Hindu, beragama Sikh dan beragama Kristian. Mereka juga ada datang memohon dan kita bagi. Kita tidak mengira bangsa, tidak mengira agama. Pada kita, COVID tidak mengenal bangsa, COVID tidak mengenal agama dan tidak mengenal warna kulit. Kita dapat lihat program Gerobok Rezeki ini merupakan satu inisiatif yang sangat bagus kerana dia dapat meringankan beban ramai orang. Jadi, apakah harapan Encik terhadap program ini di masa yang akan datang? Saya memang berhasrat, saya, jawatan kuasa saya, ketua imam dan pegawai masjid, pegawai jawi yang bertugas di Masjid Ar-Rahimah, kami memang beriltizam untuk meneruskan program Gerobok Rezeki dan bantuan makanan ini kepada anak-anak karya. Dan Masjid Ar-Rahimah sedia menjadi distribution center pusat pengagihan. Sekiranya ada mereka-mereka yang berhasrat untuk menyumbang kepada orang ramai contohnya, saya memang amat gembira lah, saya jawatan kuasa gembira dapat membantu insan-insan ini. Alhamdulillah. Gerobok Rezeki. Memang betul lah. Fasa ini memberikan 1001 pengajaran kepada kita. Betul. Ya. Banyak sangat. Hebatnya kita sebab kita semua sedia maklum lah, Malaysia ni terkenal dengan kepelbagaian makanan, syurga makanan. Jadi waktu inilah kita nak mengeratkan hubungan. Dan kalau kita tengok antara yang mengatakan komen-komen ni, dia kata, makan kelakata sejuk-sejuk lagi best. Syairah kata, kuih kelakata hubungi Kamar Muhammad Azman. Ada kat Facebook. Jadi jangan lupa pergi. Ni cari kuih kelakata ni, dia ada jual. Tapi Muaz pernah makan tak kelakata? Saya tak pernah. Tu yang itulah, saya pun rasa macam kenapa kita tak pernah dengar ni. Okey, kita kena cari kuih kelakata ni sebab dah ada nombor ni, nanti kita hubungi. Anda boleh tengok di Facebook sekali lagi Borak Kopitiam. Di sana ramai yang berkongsikan komen. Lepas tu ada yang kata, Assalamualaikum tim, sekarang ni makan bermusim ada je setiap masa, tak macam dulu. Saya di area Klang ada jual pelbagai cake and dessert, Mira Dessert. Alright. Ingat jangan lupa cari Mira Dessert Luar biasa. Baik. Jadi kita dah tengok macam-macam pelbagai benda yang telah dikongsikan pagi ini. Dan sekarang ni masih lagi tak ada seorang tetamu kita bersama dengan kita, Haslinda Rahman, seorang pemilik Cerita Cafe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hi guys, Zack and Muaz. Betul kata, senyum seindah suria yang membawa cahaya. Ini dia. Jadi kalau senyum macam ni, masak sedap. Selalunya macam tu. Senyuman dan juga mood kepada pemasak tu selalunya akan memberikan kehebatan pada makanan tersebut. Jadi kita difahamkan kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni kan, makanan-makanan yang dibuat dengan ceritanya, ianya bermula daripada masa PKP awal tu, buat makanan tak ada orang nak beli dan sebagainya. Jadi inisiatif nak beri kepada frontliner. Mungkin boleh pendekkan, kongsikan cerita mengenai nak bagi frontliner tu. Okey, ini bermula daripada tahun lepas. Masa semua orang kena lock kan, tiba-tiba kan kita COVID, lepas tu kerajaan dah kata tak boleh berniaga, semua perniagaan dah ditutup. So apa yang kita buat, kita adalah private caterer, kita tak boleh tak tutup. Kita tak boleh tutup, kita kena buka. Betul. So kita sentiasa menghasilkan makanan untuk dihantar setiap hari kepada customer lah. So kita fikir macam benda ni jadi macam ni, kita fikir macam apa Cerita boleh buat untuk bantu frontliners. So the same time, kita orang buat kontak dengan hospital. Kita tanyalah, korang macam mana, makanan okey tak? Macam mana? Lepas tu diorang berkata, frontliners kata, kedai banyak tutup, kita orang memang ada masalah sekarang makanan kan. So saya daripada inisiatif kita Cerita, kita buat hasilkan 30 dulu dan kita share dekat IG. Tiba-tiba kawan-kawan IG, family semua nak bagi donation. So bayangkan daripada situ merebak sampai sekarang sebenarnya tak habis-habis lagi. Memang banyak
yang berikan makanan kepada frontliners lah. Oh, bagus. Maksudnya ada orang yang mendermakan duit kepada awak untuk menyediakan makanan kepada frontliner. Betul. Kita tak buat hebahan secara macam derma lah kepada this account. Tak, kita buat macam tu. Kita macam kita show kita punya effort sendiri dulu. Dan tak sangka ramai dengan cara begitu kan. Diorang lagi ramai sebenarnya contribution. Bayangkan daripada 30 pack yang mampu kita buat tu jadi kepada 1,000 pack sehari. Subhanallah, sekarang 1,000 pack bukan sekarang kurang sikit. Tahun lepas masa tengah aktif tu kan, masa tengah viral lah cerita. So banyak sangat sumbangan sampai 1,000. Kita kena buat 1,000 pack daripada satu hospital, kita kena buat 5 hospital terus. Oh, hebat. Ini bila kita tengok sekarang ni dekat TV sekarang, menu bukan menu biasa-biasa. Mungkin boleh kongsikan menu apa ni? Banyak sangat yang menarik-menarik ni. Cerita itulah konsep kita. Kita tak ada spesifik menu, kita berubah mengikut musim. Tengok apa yang terbaik pada musim tu. Macam sekarang musim bacang, musim durian. Kita sentiasa olahkan menu. Apa yang kita jual kat klien itu juga kita jual dekat kita berikan kepada frontliners supaya frontliners tu tak dapat hanya spesifik menu je kan. Menu diorang pun fancy, cantik dan sedap. So kita buat macam itulah kiranya. Selain daripada Ceritera, siapa lagi yang terlibat dengan pengagihan makanan ni kepada frontliners? Okey, mula-mula dulu kita fikir, alamak takkan kita nak pergi hantar, kita dah masak, kita pergi hantar kan. So kita buat seruan dekat IG lagi. Okey, kawan-kawan rider, siapa yang boleh tolong buat penghantaran ni? Sebab kita ada 5 hospital, 1,000 pack kita kena buat dengan masa yang cepat. So kita riders datang dan volunteers. Kita bagi dengan harga yang macam tak masuk akal lah, tak setimpal lah dengan kerja yang dia buat. Tapi diorang pun sama bervolunteer sukarela kan untuk hantar kepada frontliners. So semangat kita bawa daripada awal sampai sekarang sebenarnya dia macam masih ada lagi. Masih lagi dan rakyat Malaysia ni terlalu penyayang, terlalu baik hati semua orang. So buat dengan saya tim sangat. Saya rasa rantaian kebaikan ini dapat disalurkan dengan pelbagai cara. Ya Allah. Sebab tadi masakan berikan pada frontliner, abang-abang rider kita pun memang luar biasa. Dalam nak mencari duit dia tu, tetap juga memerlukan bantuan. Itu yang luar biasa. Apa sangat yang mereka boleh dapat sekalipun tapi tetap nak bantu. Ini antara video yang anda semua dapat lihat. Betapa, yelah macam Muaz kata tadi, rantaian kebaikan itu. Yang ni dekat mana ni? Hospital mana ni? Hospital Pusat Kusta Negara dekat Sungai Buloh. Pusat COVID Negara tu, Sungai Buloh. Inilah tempat yang kita bagi buat lagihan makanan. Sebenarnya start daripada diorang juga sebenarnya. So berebak kepada tempat lain lah. Dengan HPM semua kan. Okey, jadi kalau kita tengok Azlinda dah ada demand, dah ada orang pun dah tahu nak menyalurkan bantuan tu kepada frontliner kita macam mana. Jadi bagaimana untuk nak buat kita bisnes akan tetap kena jalan juga. Sebab bisnes main untuk pendapatan kita. Jadi macam mana awak bagi-bagikan antara kebaikan disebarkan, pendapatan harus diteruskan? Betul, kita selain daripada mencari, ini punca kita adalah berniaga kan. Kalau kita tak berniaga, kita nak bayar sewa semua. Betul. Tapi kita peragihan lah, macam pagi kita settlekan frontliners dulu. Sebab kita tahu diorang tengah hari mesti kena makan. Sebab kita nak diorang tak nak risau pasal makanan kan. Lepas tu lepas daripada frontliners, kita akan cepat-cepat siapkan untuk customer. So saya harapkan customer untuk faham lah. Saya bagi tahu semua customer Ceritera semua dah sedia maklum. Kita akan settlekan frontliners dulu, diorang akan sampai food diorang selepas tu. Macam itulah. So sefahaman tu dah kita war-warkan di Instagram supaya tak ada orang macam push. Okay, mana food saya kan. Macam tu lah kiranya. Macam betul juga. Tapi saya nak tambah sedikit dengan soalan daripada Muaz tu. Macam Muaz kata, Ceritera punya tim, macam Linda sendiri terpaksa mengagihkan masa di antara bantuan dan juga perniagaan Linda sendiri. Tapi Linda, sebagai pemilik perniagaan, adakah awak sendiri terkesan juga dengan PKP ni? Sangat terkesan sebenarnya. Kita orang ni adalah private caterer. Private caterer ni tak perlu ada kedai. Tapi sebelum pandemik ni melanda, kita orang dah sewa kedai pula. Dekat Denai Alam ni kan. So bila sewa kedai tu dah jadi macam beban juga. Tiba-tiba COVID kan, tapi tuan kedai dan supaya kita memahami lah, diorang faham. So buat masa sekarang kita masih mampu untuk bayar sewa lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Kan, dan tak apalah, insyaAllah dengan rezeki ataupun kebaikan yang awak kongsikan ni, akan ada rezeki-rezeki lain yang hebat menanti awak. Jadi sekali lagi, kalau ada rakan-rakan kita yang nak memerlukan bantuan dan nak menyaksikan apa yang awak lakukan ni, Instagramnya ataupun Facebook boleh kongsikan? Kita aktif di Instagram, kita Ceritera Cafe. Ceritera Cafe. Baik. Kat mana tu? Ini dia, Ceritera Cafe. Yes. Banyak juga tu. Ada ayam. Ada tu boleh. Banyak menu-menu dekat bawah tu pun kita boleh tengok juga. Ada dikongsikan juga. Mungkin nak
nak buat order pun boleh. Betul. Jadi Kita jangan ada lupa link untuk buat penorderan lah. Baik, jangan lupa untuk terus follow Cerita Cafe. Terima kasih banyak Linda di atas perkongsian. Semoga kebaikan yang awak lakukan ni secara tak langsung memberi inspirasi kepada mereka di luar sana untuk terus membantu mereka-mereka yang memerlukan dekat luar sana, insya-Allah. Terima kasih Linda. Terima kasih Muaz. Thank you. Okey. Baik, itu dia. Tengok menu bermusim. Ya. Dan juga makanan sekali lagi memang menjadi satu, saya kata, medium untuk kita mengeratkan hubungan kita lah kan. Kan bila kita tak makan, apa yang kita jadi? Kita akan rasa marah. Betul. Cuba lambat makanan tu, kita akan rasa marah. Tapi bila kita dah makan, kita akan rasa sayang, kita akan rasa seronok. Sebab itulah makan ni benda yang paling penting tau. Betul, sangat-sangat penting. Kalau tak makan pun betul lah, memang betul lah, saya setuju lah. Boleh marah tu. Baik, jadi walaupun kita masih dalam kita punya topik menu bermusim, kita masih lagi ada segmen JMTV kita. Kali ini kita bersama dengan Mami Hana. Jom kita saksikan. Betul lah bila anak dekat rumah time PKPB ni, dan ada juga yang tahap ketagihan gadget. Malam-malam tengok telefon, pagi, petang, siang, malam. Semua dengan handphone. Ada tak ibu bapa di luar sana yang mempunyai masalah macam ni? Jangan risau kerana saya, Hana Syahadan, pengasas Mami Hana, akan bantu anda. Okey, boleh dapatkan nombor telefon yang tertera, segera telefon dahulu kerana kepakaran Mami Hana ni membantu anak-anak yang ada ketagihan gadget, tukar gadget kepada Mami Hana yang lebih interaktif, atraktif. Setiap daripada muka surat ini boleh ditekan. Dan paling best sekali, anak-anak dalam menggunakan My First Book ini boleh belajar secara interaktif dan interaktif. Mereka mampu untuk mendidik nilai Islam daripada awal dan juga boleh belajar wuduk, solat. Jadi ibu bapa di luar sana yang mempunyai masalah, solusinya adalah Mami Hana. Segera tekan nombor yang tertera di skrin kerana hari ini saya memang nak bagi promosi yang paling hebat, paling istimewa untuk ibu ayah di luar sana. Okey, so satu My First Book berharga RM139, tapi hari ini saya nak tukar gadget ke Mami Hana dengan harga saya slash RM139 jadi RM69 sahaja. Yes, dan siapa yang mendapatkannya hari ini untuk 3 unit daripada harga asal RM417, saya slash lagi dan bagi harga RM169. Dan yang paling best, penghantaran percuma sampai depan rumah. Ibu ayah tak perlu risau macam mana nak tunggu, nak bayar. Dah sampai barang, baru bayar RM199 untuk 3. Dan yang paling best dalam ni, anak-anak mampu untuk meningkatkan penguasaan bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Call nombor sekarang, WhatsApp sekarang, atau boleh terus pergi ke www.mamihana.com. Dia dah cakap jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hana. Hebat Mami Hana. Okey, tapi apa-apa pun kita kena tengok anak-anak kita lah ya. Memang mereka berada di rumah, gadget tu dah jadi kawan baik dia, tapi kita sebagai keluarga kena ambil kesempatan untuk jadikan kita sebagai kawan baik dia, bukan gadget. Ya, gadget tu sebagai bantuan untuk dia belajar, tapi kita ni adalah sahabat baik dia. Betul. Jangan celip, kita pun dah nak sampai ke penghujung, tapi sebelum itu jangan ke mana-mana. Kita rehat dulu. Selepas ini kita ada artis yang dah lama kita tak dengar suaranya. Betul. Syafiq Farahain. Tapi kita rehat dulu, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Dengarkan sayang, lagu ini untukmu. Selalu terlintas rasa rindu padamu. Menunggu awan bawa rasaku, gelap malam menjawabmu. Bintang temani mimpi hatiku. Sesungguhnya aku mencintaimu, di jantung terbingkai indah namamu. Sampai hujungnya akan ku tunggu, takkan lekang oleh waktu. Aku tak sanggup hidup tanpamu, tertutupnya langit terus menunggu. Usah kau bimbang, jangan kau ragu, kau bidadari syurgaku. Dengarkan sayang,
jantung terbingkai indah namamu. Sampai hujungnya akan ku tunggu, takkan lekang oleh waktu. Aku tak sanggup hidup tanpamu, tertutupnya langit terus menunggu. Bisa kau bimbang, jangan Kau bidadari. Yeah. Itu dia. Syafiq Farhan, ya, lagu terbaru kita kongsikan bersama dengan anda dan sekarang ni kita pun bersama dengan Syafiq Farhan. Kita nak tanya juga apa khabar agaknya sahabat kita ni, yang kita semua sudah maklumlah bahawa frontliner kerja-kerja juga, tapi single baru pun keluar juga, Zak. Betul, itu dia Kau Bidadari. Syafiq. Ya. Macam mana semua? Okey ya, sihat? Siap belaka semua? Makan tau? Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Ni, tadi orang dah dengar duk layan lagu baru ni, Kau Bidadari ni. Macam mana tiba-tiba dalam kita keadaan berada di rumah, keluar pula single terbaru ni? Ada inspirasi Kau Bidadari dari siapa-siapa ke, Syafiq? Panjang tu. Okey. Lagu ni sebenarnya bila saya dapat je lagu ni daripada Azfan Shah. Sebenarnya lagu ni dia buat dia tulis-tulis tu kan, dia bayangkan orang rumah dia. Tapi saya tak ada orang rumah lagi, saya nak bayangkan siapa kan. Tapi bila saya baca balik dia punya lirik tu, saya rasa dia tak semestinya untuk orang rumah saja kan, untuk awek ke tak, dia umum. So kepada saya dapat imagine benda tu mak saya lah. Kat situ saya dapat penghayatan untuk lagu ni lah. Syafiq, macam sekarang ramai artis macam takut nak keluarkan lagu di musim-musim macam sekarang lah. Ada yang katanya takut tidak ambil serius tentang apa yang berlaku dalam keadaan sekarang apa semua ke. Tapi macam pendapat Syafiq sendiri macam mana benda tu? Dan penerimaan peminat-peminat Syafiq dengan single terbaru ni macam mana? Okey, sebenarnya lagu ni dah siap 2 tahun lepas. Dan ingatnya nak release tahun lepas lah, maknanya sebelum COVID tu. Tapi dia punya music video belum buat lagi kan. So bila kita dah ada date nak buat music video, tiba-tiba COVID pula kan. So kat situ dah postpone. So nak tak nak kita terpaksa release lah, sebab yelah dah lama tak ada lagu kan. Nanti orang lupa. Lupa pula. So far dari segi dari segi feedback, alhamdulillah ada banyak yang positif lah kan. Yes, lagi-lagi dalam keadaan sekarang ni ramai yang rindu pada orang yang kita sayang kan. Macam Syafiq katalah, kepada mak kita, kepada isteri kita, mungkin ada yang berjauhan dengan keluarga kan. Jadi selain daripada itu juga, selain daripada bila dah keluar single terbaru ni, difahamkan juga sekarang Syafiq bekerja masih lagi sama, cuma ada task yang baru kan, Syafiq? Ya, ada task baru je lagi, iaitu terlibat dengan ni Dikon dekat COVID Center di Maid. Maksudnya Syafiq memang setiap hari berada di sana? Bukan setiap hari, dia berjadual lah. Berjadual. Maknanya kerja 24 jam lah. 24 jam, lepas tu nanti tengoklah minggu depan ke macam tu. Saya tertarik lah nak bertanyakan soalan ni. Syafiq Farhan ni penyanyi yang terkenal dekat Malaysia. Macam mana Syafiq bertukar menjadi Syafiq Farhan penyanyi dengan Syafiq Farhan yang bertugas macam ni? Macam mana? Ada tak perbezaannya Syafiq? Ke sama je sebenarnya? So far pada saya rasa benda ni sama je kan. Tak tahulah orang sekeliling macam mana. Lagipun dekat office tak ada masalah pun. Tak ada pun macam tak ada pun macam dia orang lain macam saya ni artis ke apa, tak ada. Kita orang dah kawan, jadi macam biasa, tak ada apa yang kah pun. Ya, kalau bos nak suruh buat kerja, kena buat kerja juga. Tak kisah Syafiq Farhan ni banyak follower ke apa. kerja kena buat. Kerja juga kan, bantai juga. Bantai juga. Tapi kalau kita tengok video klipnya pun dah siap, maksudnya dia punya persediaan tu memang dah buat. Jadi video klip ni kalau kita tengok memang kisah percintaan lah kan. Ya. Kenapa bukan Syafiq yang berlakon? Teringat juga saya tengok Syafiq berlakon dalam tu. Okey, saya sebenarnya dah berlakon dah video klip yang lepas-lepas kan. Dan untuk kali ni sebab kita nak sampaikan jalan cerita yang agak berat, kalau saya yang berlakon nanti kan takut tak sampai apa-apa dekat orang kan. So kita panggil pelakon yang betul-betul pelakon punya otai lagi tu kan. So dengan harapan penceritaan sampailah. Kita nak tahu tentang pembikinan lagu ni. Berapa lama ambil masa? Yelah, kita dah tahu prosesnya macam-macam. Rekod vokal selama tak susah tak lagu ni?
Rekod vokal berapa kali ya? 2 kali lah. Yang first tu saya agak tak puas hati sebab yelah kan, sebab saya senang kata bawa lagu-lagu macam ni suara macam ni first time lah, macam nak kena kontrol banyak suara. So saya kekok sikit, jadi banyak masa jugalah nak ambil untuk siapkan rekod lagu ni. Sebab yelah lagu ballad ni suara tu orang dengar sharp kan. Jadi kalau dia terkiok sikit pun orang tahulah. Betul. Kan. Cakap pasal genre kan, macam Syafiq memang tak asing lah dengan ballad dan sebagainya kan. Ada tak yang Syafiq teringin untuk buat genre yang berbeza sedikit dengan kebiasaan? Reggaeton ke? Ada niat untuk kita untuk tukar haluan lah kira kan. Tapi buat masa sekarang ni saya fokus genre balada dululah. Sebab yelah kalau boleh forte kita biarlah orang tahu, orang ingat dulu kan. Ini orang pun tak tahu lagi Syafiq bawa genre apa lah. So kalau boleh biar ada orang pegang dulu, biar dia pegang dulu Syafiq bawa apa, baru kita boleh plan untuk next punya genre lah kan. Tapi tak apalah kalau dia fokus kepada ballad pun tak ada masalah sebab dah orang suka suara dia macam tu. Jadi Syafiq mungkin sekali lagi kalau ada yang nak berinteraksi, alamak bila dengar suara Syafiq tadi jatuh cinta pula. Sebelum ni dah follow tapi sebab tengok Syafiq ingat hari tu ada girlfriend dia unfollow. Tengok Syafiq single nak follow balik. Follow balik. Mungkin boleh kongsikan Instagram Syafiq. Okey, untuk ikuti perkembangan saya boleh follow IG saya Syafiq Farhain dan di Facebook Nur Syafiq Farhain. Yeah. Alright, Syafiq, all the best. Terima kasih Syafiq. Baik, insya-Allah, thank you so much. Selamat maju jaya dengan single terbaru ni dan juga sebagai tugas frontliner. Ya, semoga dipermudahkan. Ya, apa-apa pun kalau anda semua nak saksikan ataupun nak dengar lagu Syafiq Farhain Kau Bidadari, boleh terus ke YouTube channel. YouTube channel mana apa tu Syafiq? MVM Music. MVM Music. Okey, type sajalah Kau Bidadari Syafiq Farhain. Terima kasih banyak Syafiq. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan kepada anda, terima kasih kerana setia bersama dengan kami dari jam 8 pagi tadi sehingga ke sekarang. Dan jangan lupa juga esok ada lagi Borak Kopitiam dengan sahabat-sahabat kita yang lain dengan topik kali ini memang favourite anda semua. Raja Buah-Buahan. Okey. Jadi sebut mengenai Raja Buah-Buahan tu besok, tapi hari ini terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang menghantarkan pelbagai komen di WhatsApp. Katanya kalau kita tengok di kawasan Selayang ada tak jual kuih Kelakatau, dia tanya lagi. Saya rasa ada type je mungkin akan keluar selalunya di Instagram dan juga di Facebook. Dan Hawa dari Keluang, di musim PKP ni saya menjual kerabu Maggi, bantu jana ekonomi keluarga. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu, isteri yang memang menjadi tulang belakang suami. Nampak suami sedih, semua pendapatan berkurangan, anda bantu untuk meniaga. Semoga dipermudahkan untuk anda semua, okey? Yes, betul. Dan esok jangan lupa sekali lagi kita ulang esok kepada siapa yang suka betul dengan durian, esoklah. Esok waktunya. Minta maaf, besok saya tak tengok. Tak ada. Baik, terima kasih kepada anda semua. Minta maaf segala salah silap, tersalah tutur kata, apa-apa pun. Teruskan bantu menginspirasi orang lain. Saya Zaid Murikan. Saya Muaz Muhammad. Kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Ya, dan kita tinggalkan anda dengan muzik video daripada Syafiq Farhain, Kau Bidadari. Assalamualaikum. Selalu terlintas rasa rindu padamu, menunggu awan bawa rasaku